Alhamdulillah wa ma taufiqi wa atisami illa billah. Alaika tawakkaltu wa ilaika unib. Alhamdulillahil khail. Syahru Ramadan allazi unzila fihi al-Quran. Hudan linnasi wa bayinatin minal huda wal furqan. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saudara pengacara, saudara moderator, saya kalau dengan pemimpin mahasiswa saya takut sikit. Puasa Tuan Menteri Pendidikan Tinggi, saudara saya Khalid Nordin, KSU, Profesor Rudiah, Profesor dan anak-anak pimpinan mahasiswa sekalian. Alhamdulillah saya dapat kesempatan sedikit sini. Saya nak mulakan ringkas saja, iaitu tentang MARA, ITM, UITM itu punya sejarah yang tersendiri. Penubuhan universiti ini bukan dalam susur galur biasa. Ia tercetus dari ledakan semangat dan tuntutan rakyat, terutama rakyat yang merasakan diri mereka tersisih di sebuah negara merdeka. Walaupun Melayu, Bumiputera majoriti, tetapi perasaan keresahan kerana menganggap tidak punya ruang dan peluang yang cukup. Jadi ada, kalau ikut ungkapan kata marhum Malik bin Nabi, seorang pemikir Islam dari Algeria, dia kata dia tercetus dari inner struggle of conscience. Dari hati nurani meledak kerana menuntut peluang hak supaya dapat menikmati arti kemerdekaan. Saya di antara pengkritik dasar ekonomi baru. Bukan kerana matlamat dia itu tidak wajar, tidak. Masa Tun Razak almarhum melontarkan idea ini, hasrat beliau ialah untuk mengurangkan kesenjangan dan memberikan ruang dan peluang kepada rakyat, terutama Melayu Bumiputera. Kita tidak begitu berhasil dalam banyak bidang. Tapi dalam bidang pendidikan, mobiliti sosial itu berlaku. Dan di sini ada kejayaan yang nyata dari dasar ekonomi baru. Dan kalau kita lihat dari segi kesannya, dampak dari kejayaan ini adalah dari ITM dan UITM itu sendiri. Jadi pemimpin mahasiswa dan tenaga pengajar harus ingat ini. Dan saya terkesan kerana Menteri Pendidikan, Saudara Khalid nampak fokus dalam bidang kecemerlangan, fokus dalam bidang, dalam talimat ringkas pada saya, dia melahirkan keprihatinan tentang upah yang diperolehi, yang juga disebut oleh Naib Chancellor tadi. Jadi kita punyai pimpinan di Kementerian Pendidikan Tinggi yang punyai kerangka pemikiran yang cukup sesuai untuk memenuhi tuntutan pendidikan tinggi ini. Tetapi yang saya nak tekankan di sini ialah kalau kita tahu ada sejarah tersendiri, ada pembentukan penubuhan ini bukan kerana perancangan di atas, kerana tuntutan rakyat di bawah. The inner struggle of conscience rakyat. Maka yang menuntut dan yang mengajar tentunya harus ada perasaan yang sedemikian. Harus ada perasaan pemikiran bahawa ini pusat kecemerlangan. Tapi harus tahu bahawa kewujudannya itu punya sejarahnya tersendiri. Suara denyut rakyat yang susah. Suara denyut rakyat yang mau menikmati, mengecapi maksud kemerdekaan. Dan merdeka itu bukan untuk memperkayakan segelintir kecil. Merdeka itu artinya rakyat terbanyak itu menikmati kemerdekaan.
Ini perbedaannya. Kalau sudah lihat, saya dalam Madani ini melontarkan asakan yang kuat kepada elit penguasa yang menggunakan kuasa untuk membolot kekayaan, yang menganggap jawatan Perdana Menteri dan Menteri itu berarti memperkayakan kroni sanak saudara. Saya asak, bukan saja bantah tindakan ini, tetapi pemikiran ini harus dirombak. Dan anak-anak mahasiswa harus tahu bahawa untuk kita mengetahui apa arti merdeka dan apa arti sejarah struggle of conscience, UiTM ini bermakna harus membawa paradigma baru, pemikiran baru, supaya ada letak maksud akhlak dan nilai. Bahawa kuasa, kedudukan, profesionalism dan ilmu adalah untuk adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi, dalam maksud hadis Nabi Muhammad SAW. Pendidikan itu akhirnya membina adab. Sebab itu Madani, maknanya din, adian, perjanjian Madinah Nabi Muhammad SAW, Madinah Fadilah oleh Al-Farabi, dan tamadun. Ya. Saudara bertanggungjawab bukan hanya membina profession dan keluarga, membina tamadun. Dan tamadun itu tegak dengan keyakinan, dengan nilai dan dengan ilmu tinggi. Jadi ini mukadimah dia. Ya, untuk mengingatkan kita tentang jawab ini. Soalan lain yang disebut itu biasalah. Saya kebetulan Menteri Keuangan, pergi mana pun minta uang. Kerja saya. Dan saya kena dengar dengan sabar. Baru ini doktor kontrak mengeluh tidak cukup dan tidak diberi pengiktirafan. Jadi kita terpaksa keluarkan dengan sokongan sudah Khalid semua dalam Jemaah Menteri, kita tambah 1.7 bilion ringgit untuk 4,800 orang kumpulan pertama. Ya. Kita warisi masalah. Jadi orang nak minta kita selesai semuanya tahun ini. Tak mungkin. Kerana kekangan keuangan. Apa peruntukan untuk UiTM keseluruhannya? 2.6 bilion ringgit satu tahun. Bukan jumlah yang kecil. Untuk pembangunan sekitar 1.7 bilion. Betul, saya bagus sebagai menteri dengan KSU sebelah saya. Jadi saudara, tapi itu tidak masalah. Kerana itu tanggungjawab. Tanggungjawab kami pimpinan mencari supaya jangan ada kebocoran, jangan ada ketirisan, jangan ada orang ambil kesempatan dalam kontrak itu sakau. Kalau kita boleh betulkan ini, saya percaya negara ini makmur dan mampu kita selesaikan masalah. Tapi kita kena bermula dengan apa yang disebut tata kelola atau governance. Seperti mana pernah saya sebut, ya, kalau orang tanya apa Anwar cita-cita, saya kata saya nak tunjuk bahawa ada orang Melayu, ada orang Islam yang boleh mentadbir dengan bersih dan dengan cekap dan tidak menyakau duit rakyat. Dan mudah-mudahan dengan perkataan ini saya mohon kerjasama dengan anak-anak. Ini maksud saya kalau yang disebut oleh Naib Chancellor tadi tentang Madani begitu. Ada Menteri si Khalid sebut tentang dialog Madani di banyak universiti wujudkan. Dia maksudnya begitu supaya menanam ini the struggle of conscience, kesedaran, ya, bahawa pendidikan itu untuk meningkatkan kefahaman, nilai dan bertanggungjawab untuk membangun tamadun. Tamadun tidak dibangunkan semata-mata dengan semangat atau dengan ilmu, ya, ataupun dengan kemahiran dan kecakapan, tetapi dengan keseluruhan iltizam untuk mengangkat martabat insan itu sendiri, termasuk dalam bidang keilmuan, teknologi, sekarang ini dengan digital ekonomi dan lain-lain. Jadi inilah yang saya harap mendapat kerjasama dengan anak untuk kita bangunkan Malaysia Madani. Terima kasih. Baik. Terima kasih Datuk Sri.